Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Farid Amirul bin Muhammad Suhaini. Nombor metrik saya D20112590. Baik, pada hari ini saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan satu tajuk perbentangan, iaitu integrasi spiritual dalam kaunseling. Okey, baik. Kita pergi kepada slide yang pertama. Pengenalan. Okey, apakah itu spiritual? Spiritual itu bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi diri manusia. Hal ini kerana spiritual itu merupakan inti bagi manusia itu sendiri. Maksudnya spiritual ni, ataupun boleh kita katakan kepercayaan, keimanan, ianya merupakan fitrah bagi manusia itu sendiri. Maksudnya ianya tidak perlu diajar. Tambahan pula, manusia ni diciptakan dengan dua unsur, iaitu unsur material dan spiritual, ataupun boleh kita katakan unsur rohani dan jasmani. Baik, kita terus pergi kepada tujuan integrasi spiritual dalam kaunseling. Yang pertama, tujuan integrasi spiritual dalam kaunseling adalah untuk memperihalkan tahap-tahap integrasi kefahaman beragama dalam kalangan kaunselor berdaftar. Baik, apa yang saya nak maksudkan kat sini adalah kami ingin menggambarkan sejauh mana kefahaman seseorang kaunselor berdaftar itu dalam agama. Sejauh mana kaunselor itu faham tentang agama Islam. Yang mana yang dia akan gunakan kefahaman agama ni dalam membantu klien dalam sesi. Yang kedua, antara tujuan integrasi spiritual dalam amalan kaunseling adalah untuk kita mengenal pasti perbezaan tahap integrasi kefahaman beragama berdasarkan faktor-faktor demografi klien. Apa yang saya nak maksudkan dekat sini adalah setiap klien dia mempunyai spiritual. Tahap-tahap kepercayaan dia ataupun tahap-tahap keimanan dia adalah berbeza. Mungkin perbezaan keimanan mereka tu bergantung dengan umur mereka. Kadang-kadang mereka ni masih lagi budak. Kadang-kadang mereka ni bila budak, jadi mereka, keimanan mereka hanyalah mengikut apa yang orang ajar pada dia. Maksudnya kalau ibu bapa dia, orang yang dekat dengan budak-budak, ibu bapa dia. Ibu bapa dia mengajarkan bahawa Tuhan itu satu. Jadi dia ikutlah. Bila orang tanya dia, Tuhan ni ada berapa? Tuhan tu ada satu. Dan lain-lain lagi lah faktornya, seperti keturunan, jantina, tahap akademik dan lain-lain lagi. Yang ketiga, antara tujuan integrasi spiritual dalam kaunseling adalah untuk kita mengenal pasti apakah cabaran-cabaran yang bakal dihadapi oleh seseorang kaunselor berdaftar itu untuk mengintegrasikan agama dalam kaunseling. Baik, mungkin ada yang tak tahu maksud integrasi tu. Integrasi ni maksud dia kita nak menggabungkan. Itulah yang dimaksudkan dengan integrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Akmal bin Muklis. Nombor metrik D21112551. Di sini saya akan teruskan pembentangan kawan saya. Dekat sini saya akan terangkan membina kemesraan. Okey, poin dia, perkara asas dalam kaunseling yang tidak bersalahan dalam ajaran Islam. Islam menggalakkan untuk saling berkenalan antara satu sama lain, setiap mukmin bersaudara. Hubungan sangat penting untuk mewujudkan rasa percaya klien terhadap kaunselor, menimbulkan rasa selesa terhadap klien semasa berbincang tentang masalah yang dihadapi oleh klien. So kat sini dia nak bagi tahu membina kemesraan antara kaunselor dengan klien tu pentinglah supaya kita dapat memupuk kepercayaan antara satu sama lain, supaya klien tu dapat cerita apa masalah dia, cerita latar belakang dia kan. Kalau pentinglah kan untuk seorang kaunselor nak tahu latar belakang dia untuk bantu masalah yang dia hadapi kan. Seterusnya saya akan bagi tahu pasal keperluan kemesraan. Apa perlunya kemesraan antara kaunselor dengan
klien. Tapi sebetulnya untuk untuk memupuk kepercayaan antara satu sama lain lah. Kaunselor menunjukkan reaksi mengambil berat terhadap klien, mewujudkan rasa saling mempercayai untuk berkongsi cerita dan masalah, bersamaan dengan pendekatan dakwah seperti ta'aruf, tafahum, ta'awum. Kaedah ini boleh menimbulkan ukhuwah Islam, persaudaraan dalam Islam. Apa itu ta'aruf? Ta'aruf ini adalah saling mengenal antara satu sama lain. Tafahum pula saling mengetahui secara mendalam mengenai orang lain. Mungkin dia saling mengetahui secara mendalam mengenai orang lain. Mungkin bukan orang selain klien tu, mungkin klien tu sendiri. Kita saling mengetahui secara mendalam klien tersebut. Ta'awun ni pula ialah sikap saling membantu di antara satu sama lain. Itu ta'awun. Sekarang saya akan teruskan riadah. Baiklah, saya Muhammad Syahzuan Izlan bin Ayub. Lawan metrik D20112570 akan menerangkan dan membentangkan bahagian tentang bagaimana unsur spiritual seperti proses tazkiyatun an-nafs dapat digunakan dan dapat diaplikasikan di dalam sesi kaunseling. Baiklah, sebelum saya bercakap dengan lebih lanjut ataupun dengan lebih mendalam tentang proses tazkiyatun an-nafs ini, marilah kita sama-sama mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan tazkiyatun an-nafs itu. Baiklah, tazkiyatun an-nafs ini dari segi bahasanya bermaksud pembersihan atau penyemburan. Maknanya yang lebih kompleks ataupun yang lebih mendalam mengikut konteks ahli tasawuf, tazkiyatun an-nafs ini merujuk kepada aktiviti atau proses pembersihan dan penyemburan jiwa dan hati daripada sifat-sifat yang keji, sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang mazmumah dalam diri seorang dan kezaliman ataupun kejahatan yang berlaku secara lahiriah. Maknanya kejahatan yang berlaku secara semula jadi. Jadi dalam arti kata yang lain, tazkiyatun an-nafs ini adalah melibatkan dua proses utama, iaitu al-takhalli dan al-tahalli. Al-tahalli ini ialah menghias jiwa seseorang itu dengan sifat-sifat yang mulia sebagaimana yang dituntut oleh Islam. Menurut Al-Tusi, al-tahalli ini ialah mengikuti ataupun meniru golongan sholiqin. Golongan sholiqin ini ialah golongan para alim ulama, golongan orang-orang yang soleh, sama ada dari sudut perkataan, dari sudut akhlak yang ditunjukkan oleh mereka, maupun dalam segi amal zahir seperti amalan-amalan solat, puasa, zakat dan sebagainya. Jadi yang kedua pula ialah al-takhalli. Al-takhalli ni maksudnya ialah membersihkan diri kita ini daripada sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang buruk, kerana ianya hanya najis maknawi. Najis maknawi ni najis yang tidak kita lihat, yang menghalang untuk sampai ke hajat Allah. Maknanya najis maknawi ni yang menghalang kita daripada mencapai ke arah keridaan Allah. Sebagaimana najis yang zahir, sebagaimana najis yang zahir yang kita nampak pada Allah. Maknanya saya bagi perumpamaan ataupun ibaratlah, hati kita ini umpama seperti kain putih ataupun baju putih. Jadi apabila kain putih tersebut terkena dengan titisan-titisan hitam ataupun topok-topok hitam, sudah tentunya kita ini sebagai pemilik kain tersebut, kita mudah untuk mengenal pasti kotoran yang berlaku dekat kain kita itu. Jadi secara automatiknya kita ni sebagai pemilik kain tersebut, kita berusaha untuk menyucikan kain putih kita ini daripada sebarang kotoran agar kain kita ini kelihatan kemas, cantik dan sebagainya. Dan begitu juga dengan hati. Hati kita ini apabila kita tidak jaga dengan baik, maka akan berlakulah topok-topok hitam. Kalau topok-topok hitam yang berlaku pada hati ini ialah akibatnya daripada perbuatan maksiat seseorang tersebut. Dan jikalau dia tidak bertaubat, maka topok-topok hitam tu akan kekal dalam hatinya. Dengan inilah para ulama tasawuf telah memperkenalkan
proses untuk membersihkan hati kita daripada dosa noda yang dinamakan proses tazkiyatun an-nafs. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu seorang ulama tasawuf yang terkenal, dalam kitabnya Taj Al-Arus mengatakan terdapat beberapa cara yang diperlukan yang dapat membantu seorang itu untuk menyucikan dan membernikakan hatinya. Jadi yang pertama ialah berzikir. Jadi zikir kepada Allah ini akan membersihkan hati kita daripada kesesatan selain kita ni bergantung padanya. Dan apabila hati yang selalu berzikir, yang mudah berzikir kepada Allah ini ialah hati yang mengenali Allah. Sebagai contohnya apabila kita mengucapkan zikir seperti Subhanallah, Maha suci Allah, Allahu Akbar, Allah Maha besar. Jadi sudah tentunya kita ini dapat mengenali sifat-sifat yang ada pada Allah. Dan apabila kita ni kenal dengan sifat Allah, maka kita mudah untuk menjadi orang-orang yang beriman pada Allah. Dan apabila kita ni selalu rajin berzikir, kita juga akan merasakan kemanisan dan nikmat ibadah. Sebab kemanisan dan nikmat beribadah ini mendorong kita ini untuk melakukan ibadah secara konsisten. Maknanya melakukan ibadah secara berterusan. Sebab apabila kemanisan beribadah itu tak ada dalam diri kita, maka kita merasakan bahawa untuk melakukan ibadah kepada Allah itu adalah sebagai satu beban. Satu bebanan yang menyebabkan kita ini tidak rasa bersemangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi dengan kemanisan iman lah membantu kita ini untuk menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan taat padanya, iaitu selalu melakukan ibadah kepadanya. Jadi dalam Al-Quran sendiri, Allah ni memberi perumpamaan bahawa orang yang selalu mengingati Allah ini hatinya selalu bergetar ketika mendengar namanya dilaungkan, dan hatinya pula semakin lembut dan bersih daripada kotoran. Itu firman Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Mafhumnya, Allah yang telah menurunkan perkataan yang baik, iaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang hingga menggemetarkan, kerana kulit-kulit orang yang beriman ni takut pada Allah. Kemudian ia menjadi tenang, hati tersebut menjadi tenang apabila mengingati Allah di saat mereka ini waktu mengingati Allah. Dan seterusnya, itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, dia menunjuki siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang beri petunjuk padanya. Quran surah Az-Zumar ayat 23. Jadi di antara ayat Quran yang kedua juga, iaitu Allah juga mengatakan dalam Al-Quran bahawa hati yang selalu mengingati Allah ini akan menjadi tenang. Itu dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Iaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka ini menjadi tenteram dan tenang hanya dengan mengingati Allah. Hanya dengan mengingati Allah lah hati kamu ini akan menjadi tenteram. Maknanya zikrullah ini dia bahasa Arab, dari segi bahasa Melayu mengingati Allah. Jadi ulama tafsir ini menafsirkan zikrullah ini bukan sahaja kita berzikir dengan menggunakan lisan. Memang satunya kita berzikir ni dengan lisan, tapi berzikir dengan lisan itu ialah wadah. Maknanya ia adalah halat saja. Tapi zikir yang sebenar ialah hati kita juga sudah berzikir. Iaitu di mana di saat hati kita ini mula mengingati Allah, sudah tentunya lisan kita ini akan sentiasa berzikir. Kerana ada juga orang yang berzikir dengan Allah ni, tapi dia punya hatinya tidak berzikir. Kerana hatinya ni, mungkin hatinya cenderung ke arah dunia, mungkin hatinya ada perasaan riak, takbur, ujub dan sebagainya. Dia memang zikir dari segi amalan, dia berzikir dengan mulut itu memang baik, tapi hatinya
juga turut tidak berzikir. Jadi apabila hati ni tidak berzikir, maka kuranglah rasa kecintaan ni pada Allah. Kerana apabila hati berzikir, hati juga mengingati Allah, maka lisan juga akan mengingati Allah. Barulah akan membentuk hati yang tenang, hati yang sentiasa mengingati Allah. Jadi yang kedua antara cara yang boleh dilakukan oleh seorang Muslim itu untuk menyucikan hatinya ialah banyak diam. Jadi apabila tergelincir lisan, apabila ni kita ni tidak menjaga lisan sewaktu berbicara, maka ia akan menyebabkan perbuatan yang buruk, perbuatan yang seperti menyakitkan hati orang, membuat orang terluka dan sebagainya. Dan dalam peribahasa mengatakan bahawa diam adalah emas. Dan satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya serta hari akhirat, hendaklah ia mengatakan yang baik ataupun yang diam. Maknanya dalam hadis ni, apabila seorang itu tiada topik untuk bicarakan, maknanya tiada satu isu untuk dibicarakan, maka lebih baik dirinya diam. Kerana apabila dia membuka mulut untuk bercakap sesuatu perkara yang tidak manfaat, maka ianya akan menyebabkan berbagai keburukan kepada orang lain. Jadi antara perbuatan buruk yang disebabkan daripada tidak menjaga lisan ialah ianya akan membawa kepada kebinasaan. Seperti ia akan mencetuskan pergaduhan, menyebabkan ribah. Ribah ni dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayunya ialah mengumpat. Jadi ribah, mengumpat ni bukanlah satu masalah yang kecil, masalah yang remeh. Kita perlu pandang masalah ini dengan lebih serius. Itu Imam An-Nawawi sendiri, itu seorang ulama yang terkenal, yang tersohor dalam mazhab Syafi'i. Dia mengatakan dalam kitabnya Al-Azkar, dia mengatakan bahawa diharamkan bagi orang-orang yang meribah, iaitu hukum orang-orang yang meribah ni, mengumpat ni ialah haram. Lepas tu dia meneruskan kalimahnya, dan diharamkan juga bagi orang yang mendengarnya. Maknanya orang yang mendengar mengumpat, orang yang mendengar orang lain mengumpat juga adalah haram. Dan orang yang menyetujuinya, maknanya orang yang bersetuju dengan apa yang umpatan, dengan apa yang orang itu mengumpat, maka dia juga berdosa besar juga. Kerana di dalam kaedah fiqh, sesuatu benda yang mendorong ke arah kemaksiatan juga digelar sebagai dosa. Seperti contohnya, macam kawan kita ni, dia melakukan maksiat, seperti mencuri lah. Dan kita ni sebagai kawan dia, waktu tu kita ada juga dekat dia. Kita bersama dengan dia. And pada waktu itu, kita sedikit pun tidak menegurnya lah. Kalau dia dah mencuri tu, patutnya kita patut menegurnya. Kita kata jangan mencuri, sebab mencuri ni sebagai dosa besar juga. Tapi kita diam. Diam tu maknanya kita setuju dengan apa buatan yang lakukannya. Maka kita pun dikira berdosa juga. Itu yang dimaksudkan dengan kaedah menolong seorang itu untuk membuat dosa, maka dia juga digelar sebagai pendosa. Dia berbeza dengan orang yang menunjukkan kebaikan. Sebab dalam hadis kata, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, lalu orang lain pun ikut akan kebaikan yang dia lakukan, maka dia juga akan mendapat pahala sebagaimana orang lain melakukan kebaikan tersebut. Maka kita sebagai umat Islam, banyakkanlah menunjukkan kebaikan kepada masyarakat maupun orang awam. Itu dalam Al-Quran, dalam hadis. Satu hadis ni, Nabi ni memberikan perumpamaan. Orang yang mengumpat ni, dia seumpama memakan bangkai saudaranya sendiri. Dia seumpama memakan bangkai saudaranya sendiri. Iaitu dalam satu hadis, kunna ma'an Nabi SAW, farataqa'at rihu jifatan untahinatan, faqala Rasulullah SAW, atad'una ma hadhihi rih allazi yaghtabuna almu'minin. Jadi maksudnya, para sahabat itu, mereka pernah bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi pada waktu itu mereka ni tiba-tiba kan, mereka ni tercium bau bangkai yang busuk, yang menusuk hidung. Maknanya bau busuk, bukannya bau busuk seperti bangkai haiwan jalan, tapi bau busuk yang betul-betul busuk, yang menusuk ke arah hidung. Jadi kemudian Rasulullah SAW bersabda,
tahukah kamu bau apa ini? Betul Rasulullah kata, ini adalah bau orang-orang yang meribah, mengumpat kaum mukminin. Hadis riwayat Ahmad. Dalam Al-Quran juga, Allah juga memberikan perumpamaan yang sama kepada orang yang mengumpat ini. Iaitu dalam surah Al-Hujurat ayat 12. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. Dan janganlah kalian ini saling mengunjing. Mengunjing ni mengumpat ataupun mencela antara satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu ini yang suka memakan daging saudaranya? Adakah di antara kamu ini suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka sudah tentulah kamu ini berasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah ini penerima taubat dan maha penyayang. Sebab itu kita perumpamaan dan peribadatan yang diberikan kepada Allah ini sungguhlah hina pada orang yang mengumpat. Kerana orang yang mengumpat ini telah mencemarkan nama buruk, nama baik bagi seorang itu. Jadi yang ketiga, Syekh Ibn Athaillah berkata, antara cara yang boleh dilakukan oleh seorang Muslim itu untuk menyucikan hatinya ialah banyak khalwat. Jadi khalwat dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayunya ialah bersembunyi ataupun duduk dalam soalan. Jadi kadang-kadang dia perspektif ataupun pandangan masyarakat terhadap makna khalwat ni ialah berdua-duaan. Contohnya seorang lelaki dan seorang perempuan ni ditangkap khalwat. Tapi ia bukanlah makna yang sebenar dalam segi bahasa Arabnya. Kerana bahasa Arab khalwat itu adalah kita duduk bersendirian ataupun kita duduk bersoalan. Dan dalam waktu kita khalwat ni kita duduk seorang diri, maka pada waktu itulah kita ni dapat merenung balik apa yang berlaku dalam hidup kita. Dan kemudian apa yang kita boleh lakukan sewaktu khalwat itu ialah kita membersihkan hati kita ni daripada kotoran dunia. Kita ni merasa lemah dan tidak berdaya sebab Allah saja yang maha berkuasa di atas segalanya. Dan kita juga boleh melakukan meditasi. Meditasi ini seperti kita bertasbih, berzikir sebagainya. Itu dalam proses kita ni untuk menyucikan hati kita. Dan yang terakhir, antara perkara yang boleh dilakukan ialah mengurangi makan dan minum. Jadi mengurangi makan dan minum itu amalan yang lebih spesifiknya ialah puasa sunnah ataupun puasa wajib seperti puasa di bulan Ramadan. Dan apabila kita ni berpuasa, kita ni dapat mematahkan hasrat hawa nafsu. Maksudnya apabila kita berpuasa ni, kita mengawal hawa nafsu kita. Dan kita juga dapat melunakkan hati kita yang sedang keras. Dengan mengurangi makan dan minum, sebenarnya kita ni belajar untuk mengendalikan nafsu badani. Nafsu badani, nafsu dalam diri kita sendiri, itu mengawal emosi. Yang kedua, kita dapat mengawal emosi. Dan kita juga dapat belajar qanaah. Qanaah ni, kita mensyukuri apa yang ada. Maksudnya kita ni berasa kesederhanaan. Dan zuhud ni seperti orang yang tidak cintakan dunia dan lebih pada akhirat dan sebagainya. Jadi saya sambung semula. Antara proses penting yang perlu dilakukan oleh kaunselor dalam proses Tazkiyatun An-Nafs ini pada peringkat ini ialah yang pertama ialah kaunselor ini perlu mengatasi sifat-sifat mazmumah ataupun sifat-sifat yang buruk dalam diri klien seperti mengumpat, buruk sangka, marah, dengki, cintakan dunia, sombong, tekanan ataupun stres, bimbang dan sebagainya dalam diri klien itu sendiri. Sebab kerana apabila dalam awal proses kaunseling itu, maka seorang klien ni dia akan meluahkan apa masalah yang dihadapinya. Jadi sebagai seorang kaunselor ni kita harus memiliki strategi dan kita juga harus menjadi seorang yang bijaksana, di mana kita harus mengenal pasti apakah yang menyebabkan masalah klien itu berlaku. Dan pada waktu yang sama kita juga meneroka masalah klien itu dari segi aspek, dari segi sudut ibadahnya sendiri. Kerana kebanyakan klien yang datang
pada seorang kaunselor itu, dia mengatakan bahawa dari segi amalannya juga tidak cukup. Sebagai contohnya, solat tidak cukup, zikir pun kadang-kadang baca Al-Quran kalau rajin. Jadi sebagai seorang kaunselor ni, kita harus bijaksana dalam mengatasi masalah yang berlaku ni. Sebagai contoh, kita menyarankannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sebagai contoh, kita menyarankannya untuk solat, untuk mencukupkan 5 waktu solat dalam kehidupan harian. Dan kita juga menyarankannya untuk banyakkan bacaan Al-Quran, banyakkan zikir dan sebagainya. Kerana setiap masalah yang berlaku ini adalah berpunca daripada hubungan tidak kukuh dan tidak kuat dengan Allah. Maka di situlah kita harus muhasabah diri kita baik. Jadi antara proses penting yang perlu dilakukan oleh seorang kaunselor itu dalam proses tazkiyatun an-nafs pada peringkat ini ialah jadi yang pertama ini, seorang kaunselor ni harus mengatasi sifat-sifat mazmumah seperti mengumpat, buruk sangka, marah, dengki, cintakan dunia, sombong, kanak, stres, kebimbangan dan sebagainya dalam diri klien. Kerana kita tahu pada awal sesi kaunseling, pada awal proses kaunseling, maka klien ini akan meluahkan apa segala jenis masalah yang mereka hadapi. Dan dari situlah seorang kaunselor ni harus menunjukkan kebijaksanaan dan sikap profesional dalam membantu klien ni, dalam membimbing klien dalam menyelesaikan masalah mereka. Kerana kita tahu kerana masalah yang berlaku ini juga mungkin disebabkan daripada kita kata dari segi kualiti ibadah yang tidak baik. Sebab itulah seorang kaunselor ni dah harus meneroka dari segi aspek ibadah klien. Sebagai contohnya, seorang klien ni dia mengenal pasti apakah sebab yang berlakunya masalah dalam diri klien tersebut, dan kaitkan masalah tersebut dengan kualiti ibadah yang dilakukan oleh klien. Kerana kita tahu banyak klien yang meluahkan dirinya ditimpa masalah, pelbagai masalah, sedangkan dalam kehidupan hariannya jumlah ibadahnya tidak begitu banyak dan tidak begitu terkesan. Sebagai contohnya, ada klien yang mengatakan bahawa dia hanya solat satu waktu saja dalam kehidupan seharian, sedangkan dalam Islam kita diwajibkan untuk solat 5 waktu sehari semalam. Dan ini juga kita harus lihat ini sebagai punca yang berlakunya masalah tersebut. Jadi apabila seorang kaunselor itu dia mengenal pasti apakah punca yang menyebabkan masalah klien tersebut, dan di samping dia mengaitkan dengan dia meneroka dari segi aspek ibadah, maka seorang kaunselor itu mudah untuk memberikan nasihat pedoman kepada klien tersebut, seperti menyarankannya agar solat 5 waktu, memperbanyakkan bacaan Al-Quran, memperbanyakkan zikir, tahlil dan sebagainya. Sebab kita tahu dalam Islam itu sendiri, apabila hubungan kita dengan Allah tidak begitu erat dan begitu kukuh, maka akan banyaklah masalah yang menimpa kita. Dan masalah ini juga bukan bermakna Allah itu tidak cintakan kita, tapi Allah nak berikan pengajaran kepada kita bahawa dengan masalah itulah kita dapat mendekatkan diri kita dengan Allah. Jadi yang kedua, seorang kaunselor itu juga perlu menyarankan klien agar meninggalkan kesibukan yang menghalang dirinya daripada mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai contohnya, cinta akan dunia dan hawa nafsu. Di antara masalah klien juga ialah klien dia meluahkan masalahnya juga. Dan apabila seorang kaunselor itu meneroka dari segi aspek ibadah, maka klien itu dia akan memberikan alasan bahawa dirinya ni tidak ada masa untuk melakukan ibadah, zikir, baca Al-Quran dan sebagainya. Kerana kita tahu bahawa setiap orang ni di zaman modernisasi ni, zaman teknologi ni, maka setiap
orang ni pastinya akan mahu mencari pekerjaan lah. Di samping menampung perbelanjaan, urusan dan sebagainya, maka seorang itu juga akan mengalami kekurangan waktu kerana banyak waktunya itu dihabiskan di dalam, banyak tempoh waktunya dihabiskan di dalam sektor pekerjaan. Dan ini menyebabkan dia ni tidak memiliki waktunya banyak dalam beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi yang mana dalam proses ini, kaunselor ini dia menyarankan klien agar meninggalkan kesibukan tersebut. Dan kaunselor menyarankan agar klien ni selalu memperbanyakkan bacaan Al-Quran, meninggalkan segala aktiviti-aktiviti yang tak faedah, dan di mana dalam proses inilah kaunselor itu menyarankan agar klien tersebut semakin dekat dengan Allah. Dan yang ketiga ialah seorang kaunselor itu harus membantu klien dalam menyingkirkan sifat mazmumah, sifat-sifat yang buruk lah, dengan tindakan khusus. Sebagai contohnya, seorang kaunselor tu, apabila dia ni sudah meneroka segala masalah yang berlaku dalam seorang klien itu dari segi aspek ibadah sendiri, maka seorang kaunselor itu dia seharusnya bantu klien dalam merawat penyakit hati yang berlaku dalam diri klien. Sepertinya seorang kaunselor itu menyarankan klien untuk memupuk sifat atau sikap yang mahmudah, sifat yang baik lah, dalam diri seorang klien itu. Seperti marah didawat dengan pemaaf, sombong didawat dengan tawaduk. Dan apabila kita melawat perbuatan baik dengan perbuatan yang buruk, maka kita juga akan mendapatkan kesan yang baik dalam kehidupan. Dan apabila klien tersebut dia istiqamah dan melakukan apa yang kaunselor itu anjurkan, apa yang kaunselor itu suruh dia amalkan, maka sedikit sebanyak kehidupan dia akan berubah menjadi kehidupan yang lebih baik. Kerana apabila seorang itu mula mendekatkan diri kepada Allah, maka kehidupannya dijamin oleh Allah akan semakin baik, dan juga akan kurang masalah yang berlaku dalam diri klien tersebut. Jadi yang terakhir ialah menyarankan juga agar klien melaksanakan intervensi psikospiritual, seperti doa, zikir, puasa, hadir majlis ilmu dan sebagainya. Kerana kita ni sebagai kaunselor ni, kita mahu klien ni untuk membentuk keimanan yang kukuh dalam dirinya, agar masalah yang berlaku tidak berulang kembali. Dan di samping juga kita membantu klien ni untuk membentuk keimanan yang kukuh dalam diri seorang klien, dan kita membantunya dalam menghadapi segala masalah yang dihadapinya. Jadi sekian saja daripada saya. Terima kasih. Okey, seterusnya saya akan teruskan pasal Riyadah Al-Naf. Menghiasi jiwa dengan sifat-sifat mahmudah dengan memantapkan amal ibadat, memantapkan keimanan, mempertingkatkan ibadah, mengaplikasikan sifat-sifat mahmudah, memperbaiki akhlak. Kat sini dia nak suruh kita kalau macam supaya dekatkan diri dengan Allah, memantapkan keimanan, mempertingkatkan ibadah, mengaplikasikan sifat-sifat memudah. Memudah ni apa? Memudah ni dia perbuatan-perbuatan baiklah, perbuatan-perbuatan yang macam mendekatkan diri kita tu dengan Allah. Contoh mempertingkatkan ibadah ni dia macam mungkin suruh kita, kalau macam kita dah cukup solat 5 waktu, kita tambahlah dengan solat sunat ke, ataupun kita zikir kepada Allah, ataupun selawat ke atas Nabi, ataupun kita buat solat-solat sunat selepas, ada yang selepas sebelum zuhur, asar, maghrib tu solat rawatib, ataupun solat isyak, solat tahajud mungkin, solat duha mungkin, solat syuruk ke selepas matahari terbit. Buatlah apa-apa ibadah yang kalau macam kita selalu buat ibadah yang ni, kita tambah-tambah lagi supaya dekatkan diri lagi dengan Allah. Memantapkan keimanan ni dengan apa yang dibuat tadi, mungkin memantapkan keimanan ni
membawa Allah tu bersama kita dalam sepanjang hidup kita. Mungkin kita nak buat apa-apa semua kerana Allah. Kita nak buat satu semua kerana Allah. Perkara-perkara yang baik je lah. Janganlah pula buat benda jahat kerana Allah. Tu tak elok lah. Mengaplikasikan sifat-sifat mahmudah, memperbaiki akhlak. Memperbaiki akhlak lah, macam yang dicakapkan tadi lah. Mempertingkatkan diri, mempertingkatkan ibadah. Seterusnya, penilaian dan kebahagiaan. Penilaian dilakukan terhadap beberapa persoalan seperti adakah sesi kaunseling mencapai matlamat. Kita tengok balik apa kita ni kaunselor tu perlu tengok apa kita dapat ubah klien tu ke, lebih dekatkan diri dengan Allah, membimbing klien bermuhasabah terhadap ibadah kepada Allah. Kita cek balik adakah kita ni dapat membantu klien tersebut. Itulah daripada saya. Okey, baik. Kita pergi kepada kesimpulan. Daripada perbentangan kawan-kawan saya sebentar tadi, kami ingin menyimpulkan di sini bahawa kita sebagai kaunselor ataupun tak kisahlah siapa pun kita ni, amatlah penting bagi kita untuk mengamalkan ataupun memahami, mempraktikkan integrasi spiritual ni dalam membantu klien kita untuk menguatkan ataupun membetulkan lagi dia orang punya keimanan. Baik. Kenapa kita nak memperbetulkan dia orang punya keimanan ataupun kita nak menguatkan lagi? Kenapa kita nak menguatkan lagi keimanan dia orang? Sebab apabila kita menguatkan lagi keimanan dan kepercayaan dia orang kepada Allah, secara tak langsung ianya akan mengubah cara hidup mereka. Perbuatan seseorang bergantung dengan keimanan seseorang. Maksudnya, kalau bila seseorang klien tu dia dah percaya bahawa Allah ni Maha Pengampun, Allah ni Maha menerima taubat, Allah ni Maha bijaksana, Maha melihat. Jadi seseorang klien tu dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan keimanan dia. Maksudnya kalau dia percaya bahawa Allah tu Maha melihat, jadi secara tidak langsung dia akan cuba untuk memperbaiki amalan dia, amalan harian dia. Maksud dia, kalau dia ni selalu buat jahat, dia akan ubah perbuatan tu menjadi perbuatan yang baik. Daripada berbuat jahat, dia terus kepada berbuat baik sebab dia keimanan dia telah pun mantap. Dia telah pun mempercayai bahawa Allah tu Maha melihat dan Maha tidak lupa. Jadi sebab itulah saya kata memahami integrasi spiritual dalam kaunseling ini dapat membantu klien dalam membuat keputusan untuk bertingkah laku, untuk membuat keputusan dalam menghadapi masalah dia dengan cara yang betul dan diredai Allah. Baik. Kalau kawan-kawan tak faham, boleh tanya dalam grup WhatsApp kita. Baik, itu saja sedikit daripada saya. Terima kasih kepada kawan-kawan saya yang bersusah payah dalam perbentangan ni lah. Baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.